benda yang paling penting selain daripada nak buatkan bancuhan kek tu adalah cara untuk linekan baking paper dekat dalam baking pan kita. Jom kita belajar macam mana nak potongkan kita punya lining dekat dalam ni. Kita akan belajar 4 cara, 2 cara 4 segi dan 2 cara bulat. Sediakan baking paper, baking pan, klip kertas besi, pen atau pensel dan juga sedikit mentega. So, kita belajar cara yang 4 segi dahulu. Kalau katalah korang punya bekas tu besar, dia macam agak lebar kalau nak pakai baking paper tu kan. Apa yang kita akan buat, kita akan ukurkan dia punya kelebaran dahulu. Tanda siap-siap dekat mana. Selalunya Ellie tak ada letak pun dengan pen ni, tapi nak bagi lagi clear kan. Dan pastikan dia punya hujung ke hujung tu agak lebih sikit lah. Dan lepas tu kita potongkan yang mana yang kita tanda tadi tu lah. Untuk cara ni kita akan buatkan 2 keping daripada ukuran yang ni. Tapi sebelum kita keratkan yang kedua tu, cuba masukkan dekat dalam baking pan kita dulu. Kalau katalah dia masuk senang saja, tak ada berkerumut ke kan, kira okey lah tu. Alright, lepas dah potong tu, letakkan sedikit mentega dekat dalam baking pan kita tu. Ellie suka pakai balik pembalut mentega tu, dia ada lebih-lebih mentega tu kan. Lepas tu letakkan sekeping dahulu baking paper kita. Yang hujung tu kan, macam ni, lipatkan dia sedikit. Dan kemudian kepilkan dengan klip kita tu. Pasal klip ni kan, pastikan dia besi tau, bukan plastik nanti cair pula dekat dalam oven tu kan. Lepas dah kepilkan satu, letakkan sedikit lagi mentega sebab kita nak letakkan yang kepilan kedua pula. Sama juga macam tadi, kepilkan belah tepi tu dan klipkan. Jangan lupa juga untuk ratakan belah bawah tu supaya dia tak berkomut. So, dah siap dah cara pertama. Jom kita buat cara kedua pula. Kalau bekas korang tu kecil, kiranya kiri kanan depan belakang tu, muat elok je baking paper tu. So, potongkan dia berdasarkan ukuran baking paper korang. Tandakan dekat setiap bucu bawah tu. Seeloknya dekat bawah bucu tu bukan yang hujung bucu tu tau. Kemudian lipatkan dekat mana yang korang tanda tu supaya dia ada garisan sedikit. Dan lepas tu bukakan kembali. Kita akan potongkan daripada bucu baking paper tu dan juga bucu baking pan tu. Dan lepas tu potongkan selari dengan garisan yang kita telah lipatkan tadi tu. Dan potongkan ke 4 bucu. Jangan salah potong pula ya, ikut garisan dan juga hujung bucu tu. Kalau macam confused tak apa, tengokkan sampai faham Macam biasa, letakkan mentega dekat atas baking pan kita tu. Dan sekarang ni masukkan baking paper kita. Cara ni nampak awal-awal tu macam serabut kan, tapi sebenarnya okey je. Masukkan dia perlahan-lahan macam ni. Ratakan belah bawah dahulu. Dan lepas tu yang macam belah tepi tu kan, yang bucu-bucu tu kan, dia macam terkeluar tu kan, tak apa, kepilkan di belakang baking paper tersebut. Bagi kemas lah kiranya. Sebab kalau katalah korang tak kepilkan belah belakang, dia macam melambai-lambai pula dekat situ kan. Jadi susah sikit bila korang nak tuangkan adunan kek tu nanti. So, apabila dah kemas semua 4 bucu tu, kita akan keratkan sikit dekat hujung tu supaya korang boleh lipat macam ni. Ellie memang cukup suka biar dia lebih macam tu supaya nanti kita boleh kepilkan dia. Dia lagi kemas. Kadang-kadang tu bila kita biar dia tengah-tengah macam tu je kan, bila korang tuangkan adunan kek dekat dalam baking pan tu kan, kadang-kadang dia macam terlekat, kadang-kadang dia ke depan. Tu tak masuk oven lagi kalau ada kipas kan. Dah siap cara kedua. So, kita dah belajar cara 4 segi. Jom kita buat cara yang bulat pula. Yang mana yang suka bas benci sikit mesti tahu cara ni. Untuk cara ketiga ni, untuk bentuk bulat, ambilkan satu baking paper tu, agak-agakkan lah daripada hujung ke hujung tu, bagi lepaskan dia punya ketinggian baking pan tu. Potongkan dia 4 segi macam ni. Dan lepas tu potongkan satu lagi baking paper yang sama saiz dia. Cara ni senang saja. Ambilkan balik kita punya baking pan tu, letakkan mentega sedikit dan lepas tu letakkan ke dalam baking pan kita. Macam tu sajalah. Yang penting belah bawah tu bagi rata, belah tepi tu kita kena kemaskan sikit. Lepas tu ambilkan satu lagi, pusingkan ke arah lain jadi bucu dia tu tak kena dengan bucu yang lama lah. Barulah dia boleh tutupkan baking pan tu dengan keseluruhan. Kenapa kita buat 2 lapisan? Satu estetik lah, cantik. Satu lagi, kek yang kita buat cara macam ni selalunya dia sangat cair. Jadi kita tak nak dia bocor dekat belah bawah tu. So kita letakkan 2 lapisan. So jom kita buat cara yang terakhir, iaitu cara bulat tapi cara potong dengan lebih kemas. Dia ada 2 bahagian. Mula-mula kita akan belajar cara untuk buatkan bulat dekat tengah tu. Macam biasa, ambilkan kita punya baking pan dan kita akan ukurkan dia supaya diameter dia sama dengan diameter baking pan tu. Time ni entah mana dah pan Ellie, jadi Ellie pun macam lipat macam ni je lah. So, potongkan dia mengikut diameter yang kita dah pun ukurkan tadi.
Check sekali lagi, pastikan dia ngam saja dengan baking pan kita tu. Dan lepas tu kita akan lipat dia macam ni. Tengok rasa macam tengah buat kelas seni pula ni. So kita akan lipatkan dia sebanyak yang mungkin supaya kita dapat kemasan bulatan yang cantik. Korang akan perasan ada lipatan kertas yang belah bawah sekali tu. So kita akan potong mengikut lipatan tersebut. Kemudian jom kita tengok magic show ni. Terus dapat bentuk bulat daripada 4 segi tadi. Kemudian ambil balik baking pan kita. Pastikan kita punya bulatan tu masuk dengan elok. Tengok ngam-ngam ho. So untuk potongan ukur lilit dia pula, kita akan lilitkan keliling baking pan kita. Potongkan 1 inci lebih daripada ketinggian baking pan kita. Kejap lagi Eli akan tunjukkan kenapa. Dan lepas tu, lepas korang dah potong tu kan, lipatkan dia sebegini. Alright, so lepas tu kita akan ukur balik dengan baking pan kita. Tinggalkan separuh inci, lipatkan bahagian potong tu. Kemudian potongkan dua-dua belah sisi dia macam ni. Eli akan lipatkan kembali supaya senang kita nak kepilkan dekat dalam baking pan kita tu. Nanti korang akan dapat potongan yang macam ni. So kita akan ambil balik baking pan kita, bawa keluar yang bulat tu dan lapiskan baking paper kita macam ni. Yang belah yang kita potong tu belah bawah bagi dia terletak dengan elok dekat bawah baking pan kita tu. Dan kemudian barulah kita letak balik baking paper yang bulat tersebut. Barulah dia menutupi keseluruhan. Tak adalah nanti korang punya kek tu nanti melekat-lekat dekat belah bawah ataupun tepi. Kemas sahaja. Tu yang suka tu. So, senang saja kan? So, lepas ni save dan juga jangan lupa untuk cuba buat, okey? Eli sarankan sebelum korang buat kek tu, buat dulu baking liner macam ni supaya nanti senang kerja korang. Tak lama pun, cuma benda tu kena buat awal lah. Jadi Eli harap korang belajar sesuatu kali ni dan jangan lupa untuk cuba resepi kek-kek dekat dalam Basically, okey? Selamat mencuba. Bye-bye. Oh, pocok jatuh. Okay. Lipat tak kat mana yang boleh, okey? So, lepas tu korang akan perasan dekat belah hujung tu, dia ada macam lipasan. Lipas pula aku ni.